Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, untuk video kali ini kita akan membincangkan mengenai program pendidikan khas KPM. Yang mana untuk program pendidikan khas KPM ini di bawahnya terdapat sekolah pendidikan khas, ya, kemudian program pendidikan khas integrasi atau dikenali sebagai PPKI dan program pendidikan inklusif PPI. Okey, jadi mari kita telusuri. Yang pertama, sekolah pendidikan khas. Ya, sekolah pendidikan khas ialah sekolah yang menyediakan pendidikan khas bagi murid berkeperluan khas yang dikenali sebagai MBK, murid berkeperluan khas pada semua peringkat persekolahan. Dan sekolah pendidikan khas ini dikendalikan terus oleh bahagian pendidikan khas, BP khas, ya. Okey, seterusnya kita lihat di sini adalah penyenaraiannya, senarai sekolah kebangsaan pendidikan khas berdasarkan penandaan kelas pendidikan khas, ya, di mana terdapat kelas pendidikan khas untuk ketidakupayaan penglihatan, ya. Kemudian terdapat juga kelas pendidikan khas ketidakupayaan pendengaran dan yang terakhir ialah kelas pendidikan khas masalah pembelajaran. Okey. Dan ini adalah kemas kini November sehingga November 2023. Okey, seterusnya kita akan lihat pula mengenai program pendidikan khas integrasi yang dikenali sebagai PPKI. Okey, jadi jom kita singkap sejarah secara sepintas lalu bagaimana wujudnya PPKI ini, iaitu bermula pada tahun 1962. Program pendidikan khas integrasi PPKI atau dalam rancangannya kita sebut juga sebagai rancangan percantuman, ya, bagi pendidikan kanak-kanak kurang upaya penglihatan di sekolah rendah dan menengah arus perdana yang terpilih mula diperkenalkan. Okey, dan seterusnya pada tahun 1962 terdapat pembukaan kelas-kelas pendidikan khas, rancangan percantuman kurang upaya pendengaran di sekolah rendah dan sekolah menengah. Ini disusuli dengan pada tahun 1988 di mana KPM telah memulakan kelas perintih untuk murid-murid peringkat rendah bermasalah pembelajaran dan seterusnya ke seluruh negara. Okey, jom kita lihat apakah matlamat program pendidikan khas integrasi ini, ya. Yang pertama ialah sebagai intervensi awal agar tahap keupayaan mereka dapat dioptimumkan. Yang kedua, menyediakan peluang MBK untuk mengikuti program pendidikan yang menjurus kepada peningkatan potensi sedia ada bagi melahirkan kumpulan separuh mahir dan seterusnya menjadi aset kepada negara. Okey, dan yang ketiga, MBK yang berpotensi seboleh-bolehnya ditempatkan secara inklusif di kelas-kelas arus perdana. Okey, seterusnya kita akan lihat pula mengenai program pendidikan inklusif PPI. Dan konsep program pendidikan inklusif ini adalah selaras dengan penyataan dalam peraturan-peraturan pendidikan khas 2013, ya, di mana menyatakan bahawasanya program pendidikan inklusif merupakan suatu program pendidikan bagi murid berkeperluan pendidikan khas yang dihadiri oleh murid berkeperluan khas bersama-sama dengan murid lain dalam kelas yang sama di sekolah kerajaan atau sekolah bantuan kerajaan. Dan matlamat PPI ini ialah bagi meningkatkan penyertaan dan memberi peluang kepada MBK
bagi mengikuti program akademik dan bukan akademik bersama-sama murid di arus perdana. PPI juga memberi kesedaran kepada masyarakat supaya tidak menafikan potensi MBK dan percaya bahawa ketidakupayaan mereka boleh diminimalkan jika diberi peluang yang sama. Di sini kita boleh lihat pendekatan untuk PPI ini iaitu terdapat dalam dua kategori. Yang pertama, inklusif penuh. MBK belajar secara penuh dengan murid perdana, dan yang kedua ialah inklusif separa iaitu MBK belajar bersama-sama murid perdana dalam akademik, aktiviti ko-akademik atau aktiviti ko-kurikulum tertentu sahaja. Okey. Jadi sebelum kita mengakhiri untuk perbincangan jadi untuk kita berfikir apakah badan ataupun bahagian yang berperanan dalam merancang, mengawal, mengurus selia pembangunan pendidikan bagi MBK di peringkat pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah peranan JPN dalam PPKI ini? Dan yang ketiga, apakah lagi perbezaan PPI inklusif sepenuh masa dan separa? Okey? Jadi setakat ini dahulu. Terima kasih.